Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan tentunya lah seperti apa yang dapat kita jangkakan. Tumpuan kita masih lagi kepada PRU Don Melaka kerana inilah merupakan isu yang sebenarnya yang sedang bermain di kalangan rakyat Malaysia. Bukan saja di Melaka tetapi seluruh Malaysia sebenarnya sedang menumpukan perhatian kepada PRU Don Melaka. Dan hari ini, esok sebenarnya undian awal akan berlangsung dan sudah tentulah ini juga akan mendapat perhatian kita di seluruh negara. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah PRU Don Melaka terus bergegau. Ini istilah yang menarik sebenarnya, bergegau. Jadi inilah yang cuba kita dapatkan daripada tiga tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype di ruang bicara hari ini. Baiklah, tetamu yang pertama yang akan kita hubungi sekarang ini ialah Datuk Rais Yassin yang merupakan calon N13 di Paya Rumput. Dan Datuk Rais merupakan calon Barisan Nasional ataupun lebih tepat lagi UMNO. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Tuan Haji apa khabar? Baik, sihat jugalah. Jadi kita nak tumpukan perhatian sebenarnya tu. Tinggal hanya beberapa hari saja lagi pengundian untuk PRU Don Melaka ini dan sudah tentulah saya tahu bahawa Datuk dan rakan-rakan telah pun membuat persiapan-persiapan yang diperlukan. Tetapi kalau kita lihat kepada cabaran yang akan Datuk hadapi nanti untuk Don N13 Paya Rumput ini, ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Akan berlaku persaingan 5 penjuru dan saingan yang mungkin dikatakan datangnya nanti ialah daripada Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akil yang mewakili PH ataupun PKR. Jadi apakah Datuk Rais melihat bahawa persaingan di Don Paya Rumput ini merupakan satu persaingan yang cukup hebat sebenarnya, Datuk? Okey, pertama sekali terima kasih kepada Bernama TV kerana sudi untuk menghubungi saya bagi bertanya khabar tentang PRN kali ini. Ya. Betul, kami di sini mempunyai saingan 5 penjuru. Di mana salah satu nama yang ada di sini adalah Datuk Syamsul. Ya. Tetapi saya lihat di dalam keadaan yang ada sekarang, masing-masing mempunyai kelebihan. Yang mana kalau kita tengok diri saya sendiri selaku anak tempatan di N13 Don Paya Rumput ini. Ya. Jadi saya melihat kalau semua calon-calon ini kempen secara sihat dan kita tidaklah bergantung banyak kepada fitnah-fitnah kotor dan sebagainya. Yang lebih penting adalah kita suarakan apa yang ingin dibuat kepada rakyat. Seperti saya selaku anak tempatan di sini, saya rasa tidaklah terlalu tertekan kerana saya faham apa yang diinginkan oleh rakyat atau pengundi di Don Paya Rumput ini, yang mana kami mempunyai second largest di negeri Melaka, 26,455 orang pengundi di sini, Tuan Haji. Baik, kalau tadi jadi, pun ya, silakan Datuk. Teruskan. Jadi pada saya, kalau kita lihat dengan isu-isu tempatan yang ada, kita tidak perlu rasa tertekan ataupun kempen secara tidak sihat. Yang ada sekarang adalah isu-isu utama yang mesti kita tunjukkan kepada rakyat, ini mesti diselesaikan. Kerana ini adalah pilihan raya negeri Melaka. Ya. Bila Datuk sentuh saya tentang selaku anak, bila Datuk sentuh tentang isu-isu tempatan yang perlu diketengahkan, terutamanya dalam kempen PRU ataupun PRN kali ini, apakah antara isu-isu tempatan yang Datuk lihat perlu diberi perhatian yang serius dan segera sebenarnya, Datuk? Okey, banyak tempat sebenarnya di Melaka mempunyai isu yang sama, tetapi di tempat saya yang dalam keadaan semi-urban ini, di Don Paya Rumput ini, isu paling pokok adalah isu banjir. Yang mesti diatasi dengan segera. Kerana dalam banjir ini bukanlah isu yang terlalu lama. Dalam 3 tahun kebelakangan ini sudah menjadi satu isu yang besar. Kerana kalau hujan lebat 2 jam saja,
kebanyakan kawasan di Dun Payung Rumput ini, terutama di Kerubung, di Cheng dan juga di Tanjung Minyak, akan terus ditenggelami banjir kilat. Jadi ini adalah satu isu pokok yang saya selaku anak tempatan, saya alami benda yang sama. Sudah tentu jika saya diberi peluang mewakili rakyat di Dun Payung Rumput ini, saya akan pastikan isu banjir ini diutama dan diselesaikan. Selain daripada masalah capaian internet, baru-baru ini juga saya dapat bertemu semasa Menteri Tan Sri Anwar Musa ada datang berjalan-jalan di Dun Payung Rumput sendiri. Saya ada suarakan masalah rakyat ini kepada Tan Sri. Dan insya-Allah kita yakin kita akan dapat menyelesaikan masalah capaian internet ini. Kenapa itu penting? Kerana kalau kita tengok apabila berlakunya kawalan pergerakan PKP dan akhirnya bermulalah kaedah pembelajaran secara online PDPR, di sinilah akhirnya isu capaian internet kurang memuaskan ini meletup, terutama di Dun Payung Rumput ini. Okey, sesuatu yang penting juga saya nak kongsi bersama dengan Datuk Rais. Kalau ini pun sering diperkatakan Datuk, dan parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan negeri Melaka juga merasakan tidak begitu selesa dengan SOP yang begitu ketat yang ditetapkan oleh SPR. Dan ini menyukarkan sebenarnya kempen-kempen yang ingin dijalankan oleh parti-parti politik yang bertanding. Jadi pandangan Datuk sendiri secara ikhlas, apakah Datuk melihat bahawa ini sedikit sebanyak mungkin juga akan memberi kesan ataupun impak kepada proses berkempen yang dilakukan oleh Datuk sendiri dan rakan-rakan dalam BN ataupun dalam UMNO? Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-8 dan kita hanya berbaki 4 hari sahaja lagi. Betul. Saya ingin menarik perhatian Tuan Haji dan penonton di luar sana. Kami Jentera Barisan Nasional di N13 Dun Payung Rumput ini masih bersemangat. Malah semakin hari semakin bersemangat. Walaupun dalam keadaan sedikit kesukaran dengan SOP yang baru ini, terutamanya kami tidak dibenarkan berkempen secara fizikal. Namun Alhamdulillah seboleh mungkin saya mengelakkan untuk melanggar apa-apa SOP yang ada. Namun yang kita kena tahu di Dun Payung Rumput ini, kita juga mempunyai hampir 30% pengundi yang sudah berusia, Tuan Haji. Jadi mereka ini sukar untuk didekati kalau hanya melalui media sosial atau media cetak. Sebab itulah kami bersyukur macam saya diberi peluang oleh Bernama untuk menerangkan aspirasi yang ingin saya bawa untuk rakyat di Dun Payung Rumput ini. Dengan harapan dengan cara ini dapatlah kita menyantuni warga-warga yang tidak dapat disantun dengan hanya platform melalui Facebook dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apapun strategi, bagi saya calon-calon di PRN kali ini perlulah menunjukkan mereka kreatif. Macam saya juga engage dengan truck LED. Kita ada membuat satu kempen secara LED truck untuk mempromosikan apa yang ingin kita lakukan untuk rakyat jika kita dipilih kelak. Okey, saya juga nak dengar apa ni janji Datuk Rais Yassin sendirilah kepada pengundi-pengundi terutamanya di Dun Payung Rumput sendiri. Apakah janji dan juga jaminan yang ingin Datuk sampaikan kepada mereka? Okey, saya sebenarnya sudah pun melancarkan 8 aku janji saya untuk pengundi-pengundi di Dun Payung Rumput ini. Yang mana semalam saya telah mula launch di Facebook rasmi saya. Jadi ini adalah 8 aku janji saya yang mungkin kita tidak nampak, tetapi mungkin saya boleh bacakan sedikit. Antara yang pertama adalah penyelesaian isu banjir. Yang pokoknya ini adalah isu yang paling utama. Saya juga ingin mewujudkan Uptown Payung Rumput bagi penduduk tempatan. Kita nak rancakkan ekonomi penduduk, terutamanya golongan-golongan muda yang kehilangan kerja dan sebagainya. Kami mempunyai ramai penjaja-penjaja kecil di sini. Begitu juga dengan taraf pendidikan anak-anak muda di Dun Payung Rumput ini. Saya ingin mewujudkan satu tuition percuma, terutama bagi mereka yang menduduki peperiksaan. Begitu juga dengan isu capaian internet. Dan antara isu pokoknya adalah isu perumahan mampu milik, iaitu PPR. Kalau dilihat di satu Dun yang mempunyai pengundi sebesar ini, 26,455 orang, kami hanya mempunyai satu sahaja perumahan mampu milik
iaitu PPR Kerubung. Jadi saya yakin dan percaya saya mampu lakukan untuk memperjuangkan bagi menambah satu lagi rumah PPR sekurangnya di dalam DUN ini. Begitu juga dengan isu-isu keselamatan. DUN yang sebegini besar, kami hanya ada satu saja balai polis, Tuan Haji. Jadi pada saya, kalau kita tengok bagi nisbah 10,000 penduduk akan ada satu klinik kesihatan. Tapi bagaimana dengan 24,000 penduduk, kita hanya ada satu balai polis. Ini adalah antara isu-isu pokok yang saya akan atasi, yang saya janjikan kepada pengundi dan rakyat di DUN Payung Rumput ini selaku anak tempatan yang bersama mereka. Okey, mainan dalam senario politik terutamanya di Melaka sendirilah dalam PRN kali ini. Ada juga suara-suara nakal sebenarnya, Datuk, yang mengatakan bahawa mungkin juga pengundi-pengundi kononnya sudah pun fed up dengan Barisan Nasional, sudah pun jemu dengan UMNO, ekoran daripada apa yang berlaku sehingga terbubarnya Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini hanyalah merupakan persepsi, mainan-mainan politik yang mungkin cuba melemahkan parti-parti politik yang bertanding, terutamanya yang melibatkan BN dan juga UMNO secara keseluruhannya, Tok? Sebenarnya isu ini saya lihat dia dicipta persepsi jahat ni pada saya untuk memburuk-burukkan imej terutamanya UMNO Barisan Nasional. Kerana mungkin yang sedikit memberi masalah ini datangnya daripada yang masalah itu daripada wakil rakyat dari UMNO di asalnya. Tetapi kalau kita lihat secara tuntas isu ini, di mana mereka sekarang? Jadi pada saya tidak lihat untuk memburuk-burukkan sesiapa. Saya cuba sedaya upaya untuk kita kempen secara sihat. PRN ini telah pun berlaku. Ini adalah mandat rakyat. Bagi saya, rakyat khasnya di DUN Payung Rumput ini, pilihlah mereka yang terbaik untuk mewakili mereka sendiri. Kalau saya lebih suka untuk menonjolkan apa yang saya ingin lakukan. Saya selaku muka baru, orang muda yang diketengahkan oleh Parti Barisan Nasional, bukan saya seorang, malah 87% kali ini ditonjolkan oleh UMNO, semuanya calon muka baru. Kalau kita lihat ketua pemuda bahagian diberi peluang untuk bertanding, di Duyung, di Merlimau, di Asahan. Begitu juga dengan saya di DUN Payung Rumput. Ini membuktikan Barisan Nasional ingin berubah. Jadi bagilah peluang kepada saya dan rakan-rakan untuk menunjukkan yang kami ingin berubah. Jadi bagilah peluang kepada kami, bagilah peluang kepada saya merayu kepada pengundi-pengundi khasnya di DUN Payung Rumput ini untuk memberi peluang kepada saya berkhidmat kepada mereka. Baik, dalam PRU yang lalu, kerusi ini dipegang oleh Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, iaitu daripada PH Bersatu. Jadi dan calon Bersatu kali ini yang akan menentang Datuk sendiri ialah Muhammad Faris Izwan Mazlan. Jadi selain daripada Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin, ini dilihat sebagai satu saingan yang cukup sengit. Ini pun telah pun kita bangkitkan di awal tadi. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa mungkin juga akan berlaku di mana penyokong-penyokong kuat PH, terutamanya Bersatu, mungkin juga akan terus memberi sokongan kepada calon mereka yang juga bersaing di N13 Payung Rumput? Bagi saya, Tuan Haji, saya kali ini saya lebih lihat seperti saya katakan awal tadi juga kepada kemampuan calon itu masing-masing. Seperti saya katakan, saya antara 5 calon ini, saya lahir, membesar dan juga saya tinggal. Malah kalau kita pun tidak tahu, tapi mungkin saya juga mati di sini. Jadi hari ini pada saya itu adalah satu selling point saya yang paling kuat. Saya tidak mahu komen tentang calon-calon yang lain kerana mereka, bagi saya lebih baik menceritakan kepada pengundi apa yang mereka ingin bawa kepada mereka. Kerana seperti saya cakap berulang kali, DUN Payung Rumput adalah satu DUN yang besar. Saya sangat sayang dengan DUN saya ini. Kerana saya memang local boy di sini. Saya perlukan, kalau saya seorang pengundi juga, saya perlukan seorang YB kawasan yang ada di sini, yang tinggal di sini, yang boleh mendengar apa sahaja masalah rakyat. Dan apabila genap 5 tahun datang satu kali lagi PRN, dia akan kekal
jaga pengundi juga di situ. Okey, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dato' Rais kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan saya tahu Dato' Rais lepas ini pun akan kembali sibuk semula kerana ada lagi perkara-perkara yang perlu Dato' Rais lakukan, terutamanya dalam kempen-kempen di hari-hari yang tidak begitu lama lagi sebenarnya sebelum pengundian dilaksanakan. Jadi kami hanya ingin mengucapkan all the best to you Dato' Rais ya, dan mungkin segala apa yang Dato' Rais Yassin lakukan mungkin akan menghasilkan sesuatu yang positif dalam keputusan pilihan raya negeri Melaka nanti, terutamanya untuk kerusi ataupun untuk DUN N13 Paya Rumput Melaka. Jadi kita akan jumpa lagi insya-Allah di masa-masa yang akan datang Dato' Rais Yassin. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Okey, itu temu bual kita dengan Dato' Rais Yassin yang merupakan calon BN ataupun UMNO di kerusi N13 Paya Rumput Melaka. Jadi kita berehat dulu buat seketika. Selepas ini kita akan sembang-sembang lagi bersama dengan seorang lagi tetamu yang juga akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita ada lagi seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Dan tetamu kita yang kedua ialah Encik Muhammad Fadli Samin yang mewakili PN Bersatu, dan beliau akan bertanding di kerusi N18 Air Molek Melaka, dan dia lebih mesra sebenarnya dipanggil ataupun disapa sebagai Ustaz. Jadi saya juga akan memanggil Muhammad Fadli dengan panggilan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Ustaz pun sihat ya? Alhamdulillah sihat. Semakin membara sebab kita makin dekat dengan PRN ni. Betul. Jadi persiapan Ustaz dan juga rakan-rakan dalam PN Bersatu ini Ustaz, dalam menghadapi satu saingan yang saya kira juga cukup sengit sebenarnya, kerana ini merupakan persaingan 4 penjuru sebenarnya kali ini. Jadi apakah persiapan dari segi kempen dan sebagainya? Apakah Ustaz berpuas hati dengan apa yang dilaksanakan ataupun disempurnakan setakat ini Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali saya rafakkan kesyukuran pada Allah SWT kerana ini adalah peluang yang terbaik untuk saya hari ini bersama dengan hari ini DUN Air Molek Negeri Melaka. Abang boleh bercerita pasal kempen ya Tuan Haji. Bagi saya ini adalah pilihan raya yang paling unik dalam sejarah di Malaysia. Kerana kita hari ini menghadapi pilihan raya dalam keadaan banyak SOP yang tak boleh kita lakukan seperti mana dalam pilihan raya yang sebelum-sebelum ini. Jadi kita memang hari ini menghadapi saat kesukaran, dan saya yakin Tuan Haji ini bukan sahaja dialami oleh saya tapi dialami oleh semua calon yang bertanding. Apapun perjuangan, apapun kempen hari ini tetap diteruskan, dan antara strategi yang mungkin ataupun yang kami dah lalui atau yang kami dah buat adalah melalui menggunakan platform aplikasi media sosial dan juga mendekati rakyat dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh SPR sendiri. Dan saya kena percaya kita akan menggunakan apa saja medium, terutamanya nak dekat dengan hati rakyat dan penduduk Air Molek ini. Bukannya mudah, tapi dalam keadaan SOP yang ada, kita akan lakukan yang terbaik. Walaupun ada 4 hari lagi, ini bukan masa untuk hari ini saya dan hari ini Perikatan Nasional berada dalam keadaan selesa. Kami kena bekerja keras lagi kerana saya adalah muka baru di DUN Air Molek Melaka ni Tuan Haji. Bila sebut tentang muka baru, ini pun merupakan satu perkara yang penting juga lah, nak dapat pandangan daripada Ustaz lah. Saingan yang terpaksa dihadapi oleh Ustaz di N18 Air Molek Melaka berhadapan dengan penyandang sebenarnya, iaitu Datuk Rahmat Mariman yang mewakili BN UMNO. Jadi apakah Ustaz melihat bahawa ini satu saingan yang cukup hebat sebenarnya, dan bagaimana pihak Ustaz sendiri terpaksa menyesuaikan diri dengan saingan dan juga situasi yang ada sekarang ini, terutamanya untuk N18 Air Molek di Melaka ni?
semestinya bila kita sebut pasal persaingan, saya terpaksa berhadapan dengan penyandang, iaitu Datuk Rahmat Mariman, yang saya kena percaya terutamanya penduduk Air Molek sangat mengenali beliau. Apapun sebagai calon muka baru, calon muda di Air Molek, yang mana saya diangkat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk hari ini diberikan amanah dan tanggungjawab ini. Saya yakin dan percaya Perikatan Nasional hari ini membuat satu keputusan yang tepat untuk meletakkan calon muda di Dun Air Molek, kerana bila kita melihat kepada statistik pengundi-pengundi di Dun Air Molek ini kebanyakannya adalah pengundi-pengundi muda. Yang hari ini bila saya dekati hari ini anak-anak muda ini, mereka hari ini mahukan hari ini pemimpin yang berjiwa muda, berjiwa besar, dan membawa aspirasi mereka anak-anak muda ini untuk membangkitkan hari Dun Air Molek selaras dengan hashtag kita Melaka Bangkit Gemilang. Apa pun Tuan Haji, bagi saya persaingan bersama dengan penyandang dan juga satu lagi kita iaitu Cikgu Rafi, merupakan salah seorang juga anak tempatan di situ. Ini adalah perkara yang sihat bagi saya. Sebab kita nak PRN kita pada kali ini adalah PRN yang matang. Bukan hari dengan provokasi, bukan hari dengan fitnah, bukan hanya dengan sabotaj, tapi untuk pengetahuan Haji, alhamdulillah setakat ini di Dun Air Molek, saya dan juga hari ini semua calon-calon yang bertanding kali ini dapat hari ini bersapa. Kita hari ini bersaing secara sihat, sebab kita nak membawakan satu situasi yang baik di Melaka sebelum kita bertemu dengan PRU yang akan datang. Inilah pilihan raya Melaka menjadi contoh dan penanda aras yang baik, bertanding secara sihat dan mengamalkan politik matang di Melaka, insya-Allah. Right. Sesuatu yang menarik juga nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Ustaz jugalah. Ini berkaitan dengan calon-calon bebas yang turut sama menawarkan diri untuk bertanding dalam PRN Melaka kali ini. Dan di Air Molek Melaka juga kita ada macam Ustaz sebut tadilah, kita juga ada seorang calon bebas iaitu Ahmad Muaz Idris. Dan kalau kita ambil secara keseluruhannya Ustaz, ada 22 calon bebas yang menawarkan diri untuk bertanding dalam PRN Melaka kali ini. Jadi begitu ramai sekali calon bebas. Apakah itu indikasi bahawa mungkin mereka tidak berpuas hati dengan calon-calon yang mewakili parti-parti politik yang sudah pun terkenal, yang sudah pun sedia ada nama dan sebagainya? Dan apakah ini juga merupakan satu lagi pertukaran, perubahan yang besar berlaku dalam senario politik, terutamanya untuk PRN Melaka kali ini? Bagi saya Tuan Haji, ini adalah salah satu bentuk demokrasi yang diamalkan di negara kita. Sebab memang saya akui kali ini PRN Melaka hari ini secara totalnya ada 22 calon bebas, termasuk di Dun Air Molek, yang mana kita difahamkan calon bebas ini datang daripada Putra, kalau tak silap saya. Dan bagi saya secara peribadi, secara ikhlas, ini adalah demokrasi yang terbaik. Kita hari ini mengambil peluang dan membuka peluang kepada mana-mana rakyat Malaysia membawa aspirasi rakyat, untuk membawa hari ini usul fikrah yang mereka nak bawakan di tempat yang mereka hari ini bertanding dan sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan bahawa ini adalah satu petanda yang mana rakyat di Malaysia khususnya mahukan hari ini perubahan yang lebih besar dan sebagainya. Bagi saya Tuan Haji, rakyat Malaysia khususnya di Melaka hari ini bijak memilih. Sebab itu Tuan Haji, bagi saya tak kiralah berapa orang yang bertanding sekalipun, tapi pilihan dan adalah di tangan pengundi khususnya di Dun Air Molek Melaka. Harapan saya insya-Allah bila pengundi bijak, kita akan melahirkan pemimpin yang terbaik, tak kira daripada parti mana sekalipun, tapi dapat membawa amanah rakyat itu sendiri, memimpin agar mereka dapat memimpin dan menjadi pemimpin yang terbaik di kawasan masing-masing. Saya suka sebenarnya Ustaz dengan apa yang Ustaz sebut tadi, iaitu tentang langkah yang diambil oleh BN UMNO khususnya memperkenalkan begitu ramai sekali wakil-wakil ataupun calon-calon muda dalam PRN Melaka kali ini. Dan macam Ustaz katakan bahawa ini menunjukkan bahawa sememangnya lah ini yang diinginkan barangkali oleh pengundi-pengundi, kerana mungkin muka-muka lama itu mereka sudah pun kenal dan sebagainya, dan mereka ingin lihat pula prestasi daripada calon-calon muda yang diperkenalkan dalam PRN kali ini. Jadi apakah anda melihat bahawa ini satu matlamat yang tepat sebenarnya dilakukan oleh Barisan Nasional ataupun UMNO secara khusus? Ustaz.
Baik, kalau saya bagi mewakili calon muda terutama daripada Perikatan Nasional, terutamanya bagi hari ini memberi peluang kepada calon muda, ini sebenarnya adalah peluang terbaik yang mana kita nak beri peluang lebih ramai anak-anak muda yang berpotensi untuk menerajui kepimpinan yang sedia ada. Saya juga setuju dengan apa pandangan Tuan Haji bila mana Tuan Haji bagi tahu kepada kita, mungkin ini juga petanda kepada rakyat di Melaka nak melihat lebih ramai muka-muka baru yang clean, yang hari ini boleh benar-benar memimpin, yang boleh dekat di hati rakyat, dan yang paling penting sekali yang dekat dengan hati pengundi-pengundi di dalam kelompok anak-anak muda kita. Sebab saya yakin dan percaya Tuan Haji, anak-anak muda kita ni mempunyai potensi yang sangat besar, khususnya di Melaka, dan ini adalah peluang yang terbaik. Dan Perikatan Nasional mengambil langkah yang terbaik bagi menonjolkan atau menolak anak-anak muda muka-muka baru yang ada ini, agar kita dapat melihat ada satu senario yang baik dan memberikan impak yang terbaik untuk negara kita, khususnya di negeri Melaka. Beri peluang untuk anak-anak muda hari ini memimpin negara, agar negara kita khususnya di Melaka menjadi negeri yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah Tuan. Okey, insya-Allah. Baik, Ustaz juga tadi sebut bahawa ramai pengundi-pengundi di N18 Air Molek Melaka ini terdiri daripada pengundi muda. Jadi apakah perkara-perkara ataupun janji-janji yang Ustaz buat dalam usaha untuk memberi keselesaan dan juga bantuan yang diperlukan sekiranya terpilih sebagai wakil rakyat di N18 Air Molek Melaka kepada anak-anak muda? Baik Tuan Haji, saya dalam sepanjang kempen ini saya banyak hari ini duduk dengan anak-anak muda. Bila mana hari ini saya sembang dan saya berbual dengan anak-anak muda, mereka sebenarnya ingin melihat hari ini ada wakil-wakil anak muda ini membawa aspirasi mereka. Sebab mereka juga ada hari ini orang kata impian, ada hari ini ada matlamat, ada keinginan yang mereka mahukan. Jadi apa yang dapat saya kat sini adalah, yang pertama adalah Tuan Haji berkenaan dengan isu pendidikan. Sebab saya nampak anak-anak muda hari ini, walaupun ada di kalangan anak-anak muda, sebab di kawasan Don Air Molek Tuan Haji, kebanyakannya kita ni adalah anak-anak kampung. Berbanding mungkin kawasan lain. Bila anak-anak kampung ni, bila saya sembang dengan hari ini anak-anak muda kampung, mereka hari ini mahu berjaya seperti mana orang lain. Cuma mungkin peluang yang hari ini mungkin menyebabkan mereka hari ini rasa macam tak boleh hari ini berjaya seperti mana orang lain. Sebab itu Tuan Haji, saya bagi tahu kepada hari ini anak-anak muda pada hari ini, sebenarnya peluang yang ada kat Malaysia cukup luas. Cuma mungkin jabatan hari ini yang boleh kita berikan kepada mereka adalah bagaimana nak bawa anak muda ini menjadi anak muda yang lebih berjaya. Tak semestinya berjaya dalam bidang akademik. Mungkin ada anak muda yang minat dalam bidang sukan, kita bagi peluang hari ini bagaimana bidang sukan boleh hari ini melahirkan mungkin atlet-atlet yang berpotensi membawa pingat untuk negara. Begitu juga anak-anak muda yang minat dalam perniagaan, kita bagi ruang dan peluang kepada mereka hari ini, polish mereka menjadi usahawan-usahawan yang berjaya dan seterusnya memberikan impak kepada negara kita sendiri. Dan begitu juga Tuan Haji, saya dapat melihat anak muda kita ni sebenarnya adalah anak-anak muda yang punya bakat yang sangat besar. Cuma kadang-kadang kita kena hari ini bawa mereka dengan hari ini jalan yang lebih luas, agar kita tak nak kes-kes seperti gejala sosial di kalangan anak-anak muda kan, yang kita dapat melihat hari ini terbit terutamanya ada dalam Don Air Molek. Sebab itu aspirasi saya, insya-Allah kita bantulah anak muda ini sama-sama biar dia nampak jalan yang betul, bukan sekadar hari ini janji-janji kosong, tak, tapi inilah janji yang realistik supaya anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang boleh bersama dengan pemimpin membangunkan negeri Melaka, insya-Allah. Okey, kita hampir-hampir di penghujung bualan kita sebenarnya. Barangkali juga Ustaz di penghujung ni, selain daripada isu-isu yang berkaitan dengan anak muda, janji-janji yang ingin Ustaz lakukan sekiranya terpilih dalam saingan kali ini, tetapi apa lagi isu-isu besar sebenarnya yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius bila kita bercakap tentang kawasan N18 Air Molek ini? Baik, saya melihat juga seperti biasa
baru-baru ni kita dengar Melaka dengan isu banjirnya Tuan Haji. Dan di Don Air Molek juga tidak terlepas dengan isu banjir ni. Jadi itu juga antara perkara yang mungkin saya berikan perhatian sekiranya saya diberikan mandat untuk memimpin di Don Air Molek ini. Selain daripada isu kebajikan di kalangan mereka-mereka yang hari ini susah, di kalangan mereka yang memerlukan bantuan, di kalangan masyarakat yang hari ini perniagaan dulu bagus tapi jatuh asbab daripada COVID dan sebagainya. Jadi Tuan Haji, ini adalah perkara yang saya akan berikan hari ini, perkara yang utama. Sekiranya hari ini saya diberikan mandat, kerana kita nak Tuan Haji, kelompok-kelompok mereka-mereka yang hari ini memerlukan bantuan, hari ini yang merasakan bahawa inilah pemimpin yang mereka nak, yang boleh membawa suara mereka ke atas. Dan inilah peluang untuk saya buktikan, bukan sekadar kita bercakap, tapi kita bawa betul-betul harapan mereka dan kita buktikan amanah mereka dengan hari ini melaksanakan segala hari ini tanggungjawab dan amanah diberikan dan mandat diberikan untuk saya bersama dengan penduduk di Don Air Molek Melaka, insya-Allah. Baik, sebelum kita berpisah, barangkali saya bagi ruang dan juga peluang kepada Ustaz untuk melakukan ataupun membuat seruan dan sebagainya kepada pengundi-pengundi di N18 Air Molek Melaka. Silakan Ustaz. Baik, kepada seluruh rakyat dan penduduk Air Molek Negeri Melaka, inilah peluang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan memberikan peluang kepada calon muka baru seperti saya, dan hari ini juga kepada anak muda yang baru berumur 38 tahun, yang mungkin orang melihat hari ini 38 tahun ini masih mentah, tetapi saya yakin dan percaya peluang yang diberi ini akan dimanfaatkan sebaiknya oleh saya bagi kita membantu dan juga hari ini kita mengembeling bersama-sama membangunkan hari ini Don Air Molek, bertunjangkan 4 P yang bakal saya bawa. P yang pertama adalah about isu pendidikan, P yang kedua adalah persekitaran yang hari ini lebih bersih, P yang ketiga adalah pembangunan modal insan, dan P yang keempat adalah prihatin rakyat soal kebajikan. Saya kena percaya 4 P tunjang utama saya ini dalam kempen saya ini dapat membuka minda terutamanya penduduk-penduduk di Don Air Molek Melaka ini untuk memilih saya dalam hari ini saya memimpin Don Air Molek terutamanya N18 ini dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 20 November ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Fadli Samin mewakili PN Bersatu. Jadi Ustaz, kami juga mengucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah mungkin ialah kemenangan menyebelahi pihak tuan, tetapi ini merupakan satu saingan yang cukup hebat sebenarnya. Jadi kita harap pengundi-pengundi di N18 Air Molek Melaka akan membuat keputusan mereka nanti. Baik, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti jangan lupa kita akan memperkenalkan seorang lagi calon yang akan bertanding dalam PRN Melaka. Terus bersama kami.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya lah tumpuan kita kepada seorang lagi calon yang akan juga kita perkenalkan kepada anda. Dan harus diingat bahawa mungkin kalau nak dikira lah banyak-banyak TV station ataupun stesen TV di negara kita ini, mungkin bernama TV ialah antara TV station yang lebih banyak memperkenalkan calon-calon dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Jadi inilah tujuan kita sebenarnya, untuk memperkenalkan calon-calon tanpa sebenarnya kami tidak memihak kepada mana-mana calon, tetapi ingin memperkenalkan calon-calon yang akan bertanding dalam PRN Melaka kali ini. Baik, kita ada seorang lagi calon yang ingin kami perkenalkan kepada anda, dan ini ialah calon yang akan bertanding di kerusi N15 Bengkalan Batu di Melaka. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang ke program Ruang Bicara ini kepada Dr. Muhammad Alawi Sari yang mewakili Putra. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Alhamdulillah, sihat adanya. Syukur rahmat Allah. Menarik jugalah. Kenapa tiba-tiba mengambil keputusan untuk bersaing ataupun bertanding dalam PRN Melaka kali ini, Doktor? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Bernama TV, terutama sekali kepada Tuan Haji kerana sudi untuk bersiaran bersama saya pada malam ini. Ya. Ini untuk menjawab persoalan yang pertama ini. Yang pertamanya, saya mengambil ketetapan untuk menyertai PRN Melaka kali ini adalah di atas tanggungjawab untuk bersama memimpin dan juga menerajui kepemimpinan sekiranya diberikan mandat dan kepercayaan. Di samping itu juga, saya yakin dan percaya semua para penonton yang mengikuti siaran Bernama TV pada malam ini mesti akan tertanya-tanya kenapa Alawi akan bertanding di atas tiket Putra. Sebenarnya Putra ni bukannya perkara baru dalam diri saya. And then Putra ini wujud selepas saya hampir 8 tahun bersama dengan Perkasa, iaitu sebuah badan NGO yang terbesar dalam negara ini. And then selepas tahun 2018 di mana segalanya bermula. And then di pihak Perkasa dan kepemimpinannya mengambil ketepatan untuk mewujudkan sebuah parti untuk menjadi third force parti di dalam negara ini, iaitu dinamakan Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, ataupun short name dia adalah Putra. Keyakinan yang ada pada Dr. Muhammad Alawi sendirilah, bila kita sebut tentang Parti Putra, ini merupakan kali pertama sebenarnya mengambil bahagian dalam pilihan raya. Dan pilihan raya negeri ini mungkin akan menjadi ukuran sebenarnya kepada kekuatan dan juga penerimaan pengundi kepada Putra. Jadi apakah Dr. Muhammad Alawi yakin bahawa Putra mungkin boleh berjaya memikat hati pengundi-pengundi, terutamanya di N15 Bengkalan Batu Melaka dalam pilihan raya negeri kali ini, Doktor? Tuan Haji, saya nak jawab secara ilmiah. Ya. Yang pertamanya, Parti Putra ini mengambil ketetapan untuk menyertai PRN kali ini. Ini adalah yang ulung kalinya kita menyertai pilihan raya. Betul. Setelah hampir 2,5 tahun, iaitu setelah mendapat kelulusan daripada RUS pada tahun 2019, iaitu 8 bulan 5 2019 yang lalu. Maknanya dah 2 tahun lebih Parti Putra ini telah mendapat kelulusan dari pihak kerajaan. Terima kasih kepada pihak RUS kerana memberi kelulusan ke sebuah parti yang ingin memertabatkan kedudukan dan juga hak-hak keistimewaan bangsa Melayu dan juga Bumi Putra itu sendiri, tak lupa juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya mana yang Tuan Haji maklumkan pada saya tadi, bahawasanya Parti Putra ini adalah sebuah parti yang kuat. Bukan tak kuat. Cuba sekarang ni kita bersiap siaga terlebih dahulu untuk persiapan pilihan raya umum. Iaitu di mana kita perlu mengambil tindakan yang pertama adalah untuk menguatkan jentera-jentera untuk pilihan raya yang akan datang. Di samping itu juga, apabila pilihan raya kecil ini diadakan, pilihan raya negeri ini diadakan di Negeri Melaka, setelah Dewan Undangan Negeri dibubarkan pada 4 bulan 10 2021, maka itu pihak ahli Dewan tertinggi
Putra mengambil ketetapan untuk menyertainya. Maka itulah hari ini Parti Putra telah menghantar 5 calon yang berkaliber, iaitu di Pangkalan Batu, di Gadik, Paya Rumput, Ruyung dan juga Sungai Rambai. Sekiranya parti ini tidak kuat, Tuan Haji, saya yakin dan percaya kepemimpinan Ahli Dewan Tertinggi Putra tidak akan hantar iaitu calon-calon iaitu seramai 5 orang. Sekiranya kami tidak kuat. Disebabkan kekuatan kami inilah kami telah bersetuju atas pengamatan di atas kelayakan calon-calon, maka itu kita hantar 5 calon yang berkaliber, iaitu terdiri daripada ketua bahagian, ketua wiranita bahagian dan juga negeri dan juga Melakau Exco, dan juga ketua wira bahagian negeri dan juga Exco. Di mana kelima-lima ini termasuk diri saya sendiri telah pun bersiap sedia untuk menyertai pilihan raya negeri ini. Maka itulah kita menyertainya untuk ulung kalinya. Bukan disebabkan kami ini kecil, tapi kami ini adalah lebih besar daripada parti-parti yang sedia ada sekarang ini, di atas semangat jitunya untuk mempertahankan hak-hak keistimewaan bangsa Melayu dan juga Bumi Putra. Tak lupa juga bangsa-bangsa lain seumpamanya iaitu India, China, Portugis dan Ceti di Negeri Melaka ini, insyaAllah. Baik, kalau kita lihat daripada saingan yang akan dihadapi, ini merupakan satu saingan yang cukup hebat jugalah. Tetapi yang lebih penting daripada kempen-kempen yang telah pun dijalankan oleh pihak doktor dan juga Parti Putra, khususnya sambutan, respon daripada masyarakat di Pangkalan Batu sendiri, apakah mereka sudah pun menerima dengan terbuka sebenarnya Putra sebagai salah satu parti yang akan bertanding dalam PRN dan Dr. Muhammad Alawi adalah calon mereka? Apakah mereka boleh menerima dengan hati yang terbuka daripada apa yang Doktor lihat sendiri melalui kempen-kempen yang dijalankan? Sebenarnya Tuan Haji, saya telah pun dikenali di Melaka ini ketika saya berkhidmat dengan kerajaan negeri. And then saya diberikan tugas dan bertanggungjawab. Salah satu di antaranya adalah ketika saya diangkat sebagai Ketua Sekretariat Melaka Maju, iaitu pada 2010. Ketika itu jawatan dan tanggungjawab ini adalah untuk merealisasikan tugasan untuk memertabatkan negeri Melaka ini sebuah negeri yang maju daripada OECD, iaitu sebuah badan untuk mengiktirafkannya. Dan melalui organisasi inilah saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan diri saya di Negeri Melaka ini di seluruh daerah, iaitu daerah Alu Gajah, Malaka Tengah dan juga Jasin. And then untuk pilihan raya Negeri Melaka ini, saya mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan mereka-mereka ataupun berjumpa dengan penduduk dan juga pengundi. Saya secara peribadi turun dan berjumpa dengan pengundi-pengundi, iaitu daripada rumah ke rumah, daripada taman ke taman, daripada gerai ke gerai, daripada restoran ke restoran, untuk memperingatkan kembali nostalgia 2010 ketika saya menjawat jawatan sebagai Ketua Sekretariat Melaka Maju ketika itu. Alhamdulillah, penerimaan masyarakat dan juga pengundi di sekitar Don Pangkalan Batu ini yang mempunyai 9 PDM-nya, iaitu termasuklah PDM ataupun pusat daerah daerah mengundinya yang besar-besar, bukannya yang kecil-kecil ni Tuan Haji. Kalau kita ikutkan iaitu daerah-daerah mengundi ini, iaitu ada 9, iaitu ada di Bacang Baru, di Pasir Putih, iaitu di Pangkalan Batu, ada di Rumpun Bahagia, ada di Peringgit Jaya, di Bukit Pala, Seri Siantan dan juga Bukit Piatu. Jumlah pengundi yang berada dan berdaftar sehingga bulan 8 2021 adalah sekitar 20,821 pengundi. Saya yakin dan percaya ke seluruh rakyat dan pengundi di dalam Dewan Undangan Negeri Pangkalan Batu ini mengenali diri saya, kerana saya mempunyai ramai keluarga yang tinggal di Peringgit, di Pangkalan Batu, Seri Siantan dan juga Bukit Pala. Dan tak ada masalah sebab hari ini saya telah pun berjalan daripada semalam sehingga hari ini, daripada rumah ke rumah, daripada jam 8.30 pagi sehingga 2.30 petang, saya berjalan bersama dengan kepemimpinan Putra Negeri Melaka dan juga negeri yang membantu saya untuk berkempen.
daripada rumah ke rumah sekitar 15 km ke 20 km saya berjalan bersama dengan rakan-rakan untuk memperkenalkan Putra kerana Putra adalah satu-satunya parti yang ulung kalinya untuk menyertai pilihan raya di peringkat negeri dan insya-Allah kita juga bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan diumumkan tahun depan ataupun 2023 insya-Allah. Okey, saingan yang saya kira cukup sengit juga sebenarnya, 5 penjuru. Saingan 5 penjuru dan termasuklah penyandang iaitu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Dan apakah Datuk ataupun doktor melihat bahawa ini saingan yang cukup getir dan sesungguhnya lah Putra perlu melakukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk memenangi hati pengundi-pengundi di N15 Bengkalan Batu? Saya menghormati iaitu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti sebab dia adalah mantan Exco dan juga wakil rakyat di dalam DUN Bengkalan Batu. Saya menghormati dan mengenal beliau dan beliau pun ada menghubungi saya dan saya pun ada berhubungi beliau sebab dia adalah sebagai seorang sahabat atau kawan saya dan saya sangat menghormati di atas perjuangannya sebelum ini. Akan tetapi masing-masing ada kehebatan dan juga kelemahan. Maka dengan itu ini adalah anugerah Allah SWT. Begitu juga dengan saya melalui pengalaman dan juga ilmu yang Allah pinjamkan pada diri saya, insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa pengundi malah penduduk-penduduk di dalam Dewan Undangan Negeri Bengkalan Batu ini boleh menerima saya sebagai wakil kepada badan komuniti ini insya-Allah. And then di atas kehebatan seseorang itu biarlah masa dan keadaan yang menentukannya. Sama ada kebolehan pengalaman saya ini sebagai seorang pentadbir untuk melihat KPI saya ataupun KRA saya ataupun NKRA saya ataupun NKEA saya untuk diterjemahkan sebagai seorang pemimpin sekiranya rakyat, penduduk, pengundi yang tinggal di Negeri Melaka ataupun di DUN Bengkalan Batu ini untuk memilih parti Putra, calon-calon parti Putra untuk memimpin kepemimpinan yang sedia ada bersama dengan mereka-mereka yang akan dipilih nanti insya-Allah. Tak kiralah sama ada di Parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional ataupun bebas sekalipun. Insya-Allah saya ingin memperbetulkan daripada Ustaz Muhammad Fadli Samin tadi bahawasanya di DUN DUN Air Molek kita tidak ada hantar calon. Betul. Sebab tadi dia ada sebutkan iaitu itu parti bebas iaitu Putra. Sebenarnya Putra adalah sebuah parti yang berdaftar dengan ROS. Saya ingin memaklumkan kepada semua penduduk ataupun rakyat Negeri Melaka terutama sekali di DUN Bengkalan Batu bahawanya parti bebas adalah sebuah parti yang tidak berdaftar dengan ROS. Tetapi Parti Putra adalah sebuah parti yang berdaftar dengan ROS. Saya ingin memperbetulkannya. Okey, ya. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya doktor. Mengekalkan ataupun mewujudkan kredibiliti dan juga kemampuan sebuah parti politik yang dianggap begitu mudah seperti Putra. Janji yang ingin Doktor kongsikan bersama dengan pengundi-pengundi untuk meyakinkan bahawa Putra sebenarnya sudah pun bersedia untuk menjadi salah satu parti politik yang ada kredibiliti, parti politik yang ada kemampuan. Apa yang boleh anda janjikan kepada pengundi-pengundi anda? Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa soalan ini Tuan Haji. Sebagai orang yang ada sedikit ilmu, saya ingin berkongsi dengan semua penduduk, pengundi dan juga rakyat yang tinggal di DUN Bengkalan Batu ataupun DUN-DUN di mana calon-calon Putra diletakkan sebagai calon untuk mewakili rakyat di DUN-DUN berkenaan. Saya ingin menyatakan di sini bahawasanya slogan ataupun manifesto Putra adalah bersih dan bermoral. Yang pertama sekali, isu utama kita akan angkat adalah isu rasuah. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pendidikan, di mana semua rakyat Melaka telah menamakan saya ini sebagai seorang akademik, iaitu seketika saya bersama dengan kerajaan negeri, saya telah berikan mandat dan kepercayaan untuk mengetuai sebuah kolej yang berada di dalam negeri Melaka milik kerajaan negeri.
Dan maka itulah saya mempelajarinya, di mana hari ini semua sedia maklum bahawasanya rata-rata rakyat Negeri Melaka, iaitu di kalangan golongan B40 ataupun Hasnaf ataupun OKU ataupun pesara yang tidak berpencen, yang mempunyai anak ataupun cucu yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat diploma ataupun peringkat degree, di mana di Negeri Melaka ini ada mempunyai sebuah tabung yang dipanggil Tabung Pendidikan Anak Melaka ataupun dipanggil TAPIM. Hari ini untuk makluman bahawasanya sekiranya anak-anak Melaka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, di peringkat diploma, Tabung Pendidikan Anak Melaka ini hanya memberikan one off sebanyak RM300 sahaja. Untuk degree RM400. Sekiranya wadah dan tanggungjawab ini diberikan kepada Parti Putra ataupun diri saya untuk mewakili komuniti atau rakyat pengundi di Don Penggalah Batu, saya yakin dan percaya wadah ini saya akan angkat daripada RM300 kepada RM500, daripada RM400 kepada RM1,000. Kenapa saya berkata demikian, Tuan Haji? Kerana hari ini semua sedia maklum, di mana kos pendaftaran di mana-mana universiti telah meningkat daripada RM100 ke RM200, RM200 ke RM500 dan sebagainya. Di mana rakyat Negeri Melaka, terutama sekali di kalangan mereka yang saya sebutkan tadi, tidak berkemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti. Di sinilah tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita untuk menerajui sekiranya diberikan kepercayaan bersama rakan-rakan yang akan terpilih nanti. Di samping itu juga saya ingin memaklumkan sebagai mantan CEO ataupun grup CEO di mana anak-anak syarikat kerajaan negeri, yang utama saya ingin angkat adalah capaian internet, di mana sekarang ini seluruh negeri ataupun negara telah memperkenalkan 5G. Iaitu 5G ini akan dikendalikan oleh iaitu satu syarikat milik kerajaan persekutuan, iaitu Digital National Berhad, tak silap saya, DNB, Digital National Berhad akan mengambil satu tanggungjawab untuk memastikan capaian internet 5G ini di seluruh negara ataupun negeri. Maka dengan itu Melaka akan mengambil ketetapan sekiranya mandat ini diberikan kepada Putra untuk mengangkat seluruh daerah di negeri Melaka ini mendapat capaian internet sehingga taraf 5G, di mana kerajaan akan memerintah nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Alwisari yang mewakili Putra yang akan bertanding di kerusi N15 Pengkalan Batu. Dan ini juga merupakan satu lagi persaingan yang cukup hebat sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita mengharapkan kepada semua calon-calon yang akan bertanding dalam PRN Melaka nanti, mereka juga akan dapat menjalankan kempen-kempen secara bersih, berhemah dan sebagainya, dan patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kami berjanji bahawa Ruang Bicara selain daripada Ruang Bicara, anda juga mungkin telah pun berkenal dengan beberapa calon-calon yang diperkenalkan melalui program Malaysia Petang ini, dan tadi pun Darah Muda juga memperkenalkan calon-calon muda. Jadi itulah proses yang akan kami teruskan dalam usaha untuk memberi pengenalan dan juga pendedahan kepada calon-calon yang bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini. Itu tugas dan tanggungjawab kami di Bernama TV. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.